Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya. Skandal rasuah Sabah, ini identiti sebenar pemberi maklumat itu. Mengejutkan kita semua. Rupa-rupanya, ahli perniagaan yang mendedahkan skandal rasuah di Sabah ini ialah ahli perniagaan termiskin di Malaysia. Itu pengakuan daripada ahli perniagaan tersebut. Beliau kata, ada orang mendakwa orang paling berani dan paling kejam adalah mereka yang telah kehilangan semua wang. Pemberi maklumat itu yang identitinya dikatakan ahli perniagaan termiskin di Malaysia ini berkata, beliau mengalu-alukan SPRM untuk membuat semakan terhadap akaun dan keuangannya. Beliau kata, silakan periksa akaun saya. Adakah saya ini benar kaya ataupun adalah ahli perniagaan yang termiskin? Beliau kata, mereka SPRM boleh memeriksa baki akaun saya. Saya adalah ahli perniagaan termiskin di Malaysia. Yang menariknya, ahli perniagaan ini adalah ahli perniagaan yang berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. Kesiannya, beliau sudah tidak ada uang lagi kerana beliau kata dia sudah habiskan dalam melabur untuk mendapatkan projek yang beliau idam-idamkan di Sabah itu, iaitu projek lesen eksplorasi untuk mineral di Sabah. Tetapi tidak berjaya. Yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Dari mana beliau mendapatkan uang-uang untuk mahu mendapatkan lesen tersebut? Rupa-rupanya, apa yang beliau lakukan ialah beliau membuat usaha sama dengan rakan-rakannya. Dan usaha sama itu pula telah ditandatangani dan beliau kini berisiko untuk disaman kerana kegagalan mereka untuk mendapatkan lesen eksplorasi mineral tersebut. Apabila ditanya, sama ada tindakan merakam perbualan peribadi itu beretika, kejam dan tidak elok? Ini jawapan si pemberi maklumat tersebut. Menariknya, dengar baik-baik, Anda mungkin tertarik dengan pendedahan ini. Beliau kata, adakah beretika bagi ahli politik meminta rasuah? Anda tepuk dada tanya selera. Anda tahu jawapannya. Adakah beretika bagi ahli politik meminta rasuah? Saya telah beritahu ahli politik ini berkali-kali bahawa ini bukan wang saya semata-mata. Wang itu datang daripada rakan kongsi usaha sama, katanya. Saya telah menandatangani perjanjian usaha sama. Saya mempunyai tanggungjawab besar. Rakan kongsi boleh saman saya, tetapi ahli politik itu tidak peduli tentang saya atau keluarga saya. Jadi mengapa saya perlu peduli tentang mereka atau etika? Katanya lagi. Ada netizen yang bersetuju dengan tindakan pemberi maklumat ini merakam. Kata mereka, lebih baik kalau semua ahli politik juga direkam bersama-sama. Pada nota yang sama, katanya, dia juga menyedari bahawa ada pihak yang percaya dirinya tidak sepatutnya terlepas daripada tindakan undang-undang kerana memberikan rasuah yang didakwa itu. Baru-baru ini, Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah juga telah menyatakan bahawa si pemberi maklumat itu perlu juga terlebih dahulu ditangkap dan disiasat juga. Beliau perlu ditangkap dan diberikan tindakan kerana telah memberikan rasuah. Kata si pemberi maklumat lagi, saya tidak mahu membuat alasan. Tetapi beginilah perniagaan dijalankan di Malaysia. Wah, ini paling menarik. Beraninya si pemberi maklumat ini mendedahkan bahawa beginilah perniagaan di Malaysia dijalankan. Wah, adakah ini benar? Entahlah, saya tak pernah berniaga. Anda mungkin pernah berniaga. Anda mungkin tahu kebenarannya. Sejauh mana kebenarannya? Begini cara perniagaan di Sabah, katanya, di Malaysia. Tanyalah mana-mana ahli perniagaan. Walaupun mereka yang bergelar Tan Sri atau tersenarai dalam Forbes, katanya. Maknanya, walaupun sudah kaya, walaupun sudah ada gelaran,
walaupun sudah berpangkat, walaupun tersenarai dalam Forbes, mereka tetap menjalankan perniagaan seperti yang dinyatakan oleh pemberi maklumat ini. Anda perlu memberi rasuah dari atas hingga ke bawah, katanya lagi. Semakin besar perniagaan Anda, semakin besar rasuahnya. Semakin besar juga orang yang perlu dibayar. Jika tidak, tutup kedai dan cari kerja biasa, katanya lagi. Wow, pendedahan ini memang sangat menarik perhatian kita. Karena keberaniannya menyatakan, inilah perniagaan di Malaysia. Perlu memberi rasuah dari atas hingga ke bawah. Semakin besar perniagaan Anda, semakin besar rasuahnya. Semakin besar juga orang yang perlu dibayar. Jika tidak, tutup kedai dan cari kerja biasa. Waduh, ini memang teruk. Malah dengan kerja biasa sekalipun, kata pemberi maklumat ini, ada yang membayar polis duit kopi untuk mengelakkan saman lalu lintas. Adakah itu berbeza? Soalnya lagi. Apabila ditanya tentang kualiti dan kesahihan video yang digunakan oleh si pemberi maklumat, beliau menyatakan bahawa video yang didedahkan itu, apabila ditanya jika video itu telah disunting, pemberi maklumat tersebut berkata, rakaman berkenan dipotong untuk menyerlahkan bahagian penting yaitu dakwaan rasuah dan penyalahgunaan lesen perlombongan. Maknanya memang dipotong, tetapi tidaklah membuang bahagian penting. Kerana bahagian penting itu yang mahu diserlahkan. Saya mempunyai rakaman penuh perbualan itu, katanya lagi. Ia melebihi 1 jam. Seperti disebutkan sebelum ini, saya bersedia untuk menyerahkan rakaman asal kepada SPRM. Saya juga bersedia menyerahkan pen ini sebagai bukti. Pihak berkuasa juga boleh semak dengan pakar sama ada rakaman itu telah dimanipulasi menggunakan AI kecerdasan buatan. Saya juga sedang berfikir, katanya, untuk mendapatkan firma swasta yang berreputasi untuk mengesahkan video tersebut. Sekadar berjaga-jaga, sekiranya ada yang menggunakan alasan AI lagi. Saya merancang untuk berunding dengan Tan Sri mengenainya, katanya, merujuk kepada peguam yang telah menawarkan perkhidmatan percuma mewakili pemberi maklumat ini, yaitu Muhammad Safi Abdullah. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri kerana telah bersetuju mewakili beliau secara percuma walaupun beliau telah memberitahu beliau tidak punya uang untuk membayar iuran. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.